Okay, so what is creative content? Saya summarizekan. Okay, sebenarnya content ni dia ada macam-macam, tapi saya summarizekan dengan tiga elemen sahaja. Okay, tiga benda ni korang structure dalam otak, InsyaAllah korang boleh susun korang punya content dengan baik. Alright, yang pertama kita ada UGC, Video Conversion. UGC ni apa? User Generated Content, focusing on customer testimonials or real experience. UGC ni, ni saya belajar dekat kawan saya, dia belajar daripada US. Okay, dia study waktu 2021, pattern, bila TikTok masuk Malaysia, kita dapat yang sebenarnya pattern content ni dah berubah. Daripada YouTube, daripada Instagram, daripada gambar, kan, dulu kita main konten gambar, kepada video. Dan video UGC ni adalah video yang bawah 1 minit. Okay, jadi untuk hari ni, siapa yang nak buat konten, nak hit konten, saya rekomenkan untuk bisnes korang lah. Saya rekomenkan untuk buat konten bawah 1 minit. Sebab consumer ataupun user di Malaysia, fokus mereka dah kurang. Faham tak? Dia orang dah tak boleh tengok video yang atas 1 minit ataupun atas 3 minit tu lagi kurang. Tapi semua orang mampu tengok, mampu habiskan konten yang bawah 1 minit. Setuju ke tak setuju? Siapa main TikTok hari ni? Sehari berapa kali scroll? Sedar-sedar dah berjam kan? Tapi berapa banyak video kita tengok? Macam dulu kita tengok YouTube 30 minit satu video, betul? Tapi dekat TikTok 30 video kita tengok setengah jam, betul tak? Kadang-kadang tu tak sampai 10 saat pun dah scroll kan? Sebab memang diorang cipta algoritma dia macam tu, membuatkan orang nak cari konten-konten yang best tu, tapi fokus pada setiap konten tu tak banyak, tak boleh lama. So that's why adanya ilmu UGC dalam video. Nanti saya akan tunjuk contoh, alright? Tapi faham UGC? Konten yang bawah 1 minit. Nanti saya cerita structure dia macam mana. Boleh? Alright, so yang kedua type, if korang nak buat video, korang kena buat video yang follow trend. Follow trend ni kiranya macam kita kecil kan, kita tak ada followers yang ramai. Jadi macam mana kita nak dapatkan trafik? Macam ni kita nak FYP. Oh, muda abang ni. Tahu pasal FYP. Macam mana kita nak dapat kita nak dapatkan video kita ni jadi trending? Cara paling mudah adalah dengan kita follow trend. Okay, follow trend tak kisah macam TikTok. Saya akan share lebih detail nanti. Ada dua cara. Satu dengan cara visual, satu dengan cara audio. Macam baru-baru ni ada audio yang viral. Boleh ke saya sebut? Tak berani nak saya sebut Mungkin korang tahu lagu tu. Semua orang tahu. Okay, so siapa yang buat video guna lagu tu, InsyaAllah mesti dapat followers, dapat viewers. Okay, dah buat belum? Dah pernah buat belum? Tak buat lagi, buat sekarang. Lepas ni buat guna lagu tu. Okay, alright. So konten nombor 2, pattern dia adalah video viral ataupun trend. Kita tak payah pening-pening nak buat trend, sebab kita mungkin tak mampu nak create trend. Kita bukan trend setter. Jadi kita follow je trend. Dah mudah untuk dapat viewers, betul tak? Okay, dan yang ketiga adalah video branding, teaser ataupun commercial. Okay, video branding ni lebih kepada effort. Tapi video branding and commercial ni susah untuk kita nak dapatkan engagement. Untuk dapatkan viewers tu agak susah. Sebab video kita ni lebih kepada shot sendiri lah, tapi cantik. Video-video branding ni lebih kepada kita nak bawa kita punya brand image lah. Okay, so ada 3 type. Ni nanti saya akan elaborate lebih dalam. So ada 3 type video yang korang boleh buat pada zaman ini. Okay, lagi-lagi di TikTok. Okay, sebelum saya nak masuk, korang jelas tak kenapa korang kena buat video? Kena buat konten. Jelas tak? Ke korang tak tahu kenapa kena buat konten? Siapa yang suruh buat konten kan? Tak perlu pun. Okay, bagi saya ada bisnes yang perlu buat konten, ada bisnes yang tak perlu. Tapi kebanyakan bisnes zaman sekarang adalah kena buat konten. Sebab apa kita kena buat konten? Ada boleh jawab soalan tak? Kenapa kita nak buat konten? Tan? Kenapa kita nak buat konten? Tak tahu
Macam mana? Okay, awareness. So kenapa kena dapat awareness? Alright, build trust, engagement. Lagi? Ya, yeah, Datuk, sales. Yes, akhirnya kita nak sales, betul tak? Okay, sales kita datang kepada siapa? Datang daripada siapa? Consumer. Consumer siapa? Consumer orang yang tengok, manusia lah, betul tak? Jadi kita kena reach manusia untuk kita generate sales. Betul? So jadi kenapa kita kena buat video? Kenapa video kita kena hebat? Sebab bila video kita hebat, orang suka tengok, kita dapat reach yang lebih ramai. Jadi percent of conversion lebih tinggi, sales kita akan naik lebih tinggi. Jelas? Kalau sebelum ni kita reach sebulan 1,000 orang, tapi dengan konten sebulan kita boleh reach 10,000 orang. Takkan sales kita sama? Betul tak? Kan? Macam orang buat direct selling kan. Dulu saya buat direct selling, hari ni saya jumpa 10 orang, dengan hari ni saya jumpa 100 orang. Takkan sales saya sama? Tak samalah sales dia, betul? So that's why ada konten. Konten ni kira macam, bagi saya, kira hack lah. Hack, life hack lah. Business hack lah kan. Sebab zaman dulu tak ada. Zaman dulu tak ada. Saya rezeki saya lah bangun dengan zaman konten ni sebenarnya. Tapi kena explore lah sikit. Okay, so jom kita masuk dalam sikit. Apa ada dalam konten. Okay, created content with outstanding value. Okay, hari ni semua orang boleh buat konten, betul tak? Semua orang ada phone, semua orang ada kamera, semua orang ada CapCut, semua orang ada talent, semua orang boleh buat konten, betul? Tapi macam ni kita nak jadikan konten kita ni konten yang hebat? Macam ni kita nak jadikan konten kita ni outstanding? Supaya saya banyak cakap belah sini je supaya kita punya bisnes ni dikenali ramai, lebih dapat banyak engagement, betul? Lebih banyak dapat awareness, lebih banyak dapat trust dan sebagainya. So, dalam konten zaman sekarang, kita dalam setiap video yang kita nak hasilkan tu, kita kena ada outstanding value. Faham tak maksudnya? Outstanding value. Tak kisahlah apa-apa outstanding. Contoh, orang biasa buat konten dalam office kan. Ada orang buat konten dekat tepi jalan. Ada orang buat konten dekat dalam sungai. Ada orang buat konten dekat atas kapal terbang. Ada orang buat konten dekat apa lagi contohnya? Masjid. Ada orang konten banjir, outstanding value. Sekarang ni konten apa yang nak capture orang punya engagement adalah outstanding value. Itu korang kena tanya dalam setiap video yang korang hasilkan tu. Kenapa orang kena tengok video aku? Kenapa? Sebab apa? Apa outstanding value yang aku ada? Apa yang membezakan aku dengan orang lain? Sebab konten setakat buka kamera cakap kan, semua orang boleh cakap. Tapi apa elemen benda yang kita sampaikan ataupun apa anything. Tak kisah kita punya pakaian ke, kita punya objek ke, kereta ataupun rumah ke, ataupun bangunan ke, ataupun tempat ke, venue ke, cara penyampaian ke, anything yang kita boleh positionkan as kita punya outstanding value. Okay, ni pengalaman saya sepanjang saya buat konten. Sebenarnya saya dah lama buat konten, tapi konten saya macam sendu-sendu je. Okay, tak ada siapa kenal. So saya fikir apa benda yang very very outstanding, yang membuatkan orang boleh macam dapat engagement ataupun apa yang orang boleh berkata tentang saya. Jadi saya dapat satu idea adalah dekat Malaysia ni tak ada lagi macam orang muda yang claim diri dia as a millionaire di usia 20. Jadi saya macam hebat ni, umur 20 millionaire kan. Jadi bukan sahaja claim, saya positionkan video saya tu dengan cara yang very very outstanding. Kan? Walaupun orang kata apalah jalan depan office, staff tunggu ramai-ramai, jalan dalam mall pakai coat, itulah outstanding dia. Terpulanglah orang nak cakap apa. Kita tak peduli apa orang nak cakap, yang penting orang cakap. Kita tak peduli apa orang cakap, yang penting orang cakap. Itu je engagement yang kita nak dapat. Faham tak? Kalau awak nak play safe je, awak nak jadi macam orang puji je, memang takkan naik. Jangan expect orang sentiasa puji kita. Sebab Malaysia punya trend,
sorry to say, tapi benda-benda yang pelik-pelik orang suka komen. Kalau benda-benda biasa, konten pergi kerja, jarang orang nak tengok. Sebab terlalu biasa. So tak ada outstanding value dalam tu. Okay? Alright, so tu tips lepas ni kalau siapa nak buat konten, kena fikirkan apa outstanding value. Tak kisah pakai kasut yang special ke, pakai baju cantik ke. Okay? Contoh reference. Siapa itu boleh contoh reference? Siapa konten kreator yang hebat? Alif Syukri, contoh. Itu tak berani saya. Leona contohnya. Outstanding value dia power menari. So dia menari lah. Kan? Bukan ramai orang, tak ramai orang Malaysia yang hebat menari ni. Dancing. Dia power menari. Itulah outstanding value dia. Macam Alif Syukri, mulut dia becoh, perangai dia kan. Dia punya watak yang dibawa. So that's the value lah. Outstanding value. So kita kena cari apa yang membezakan kita dengan orang lain. Ada satu pun okey yang kita kena carry benda tu. Sebab kalau kita buat konten biasa je, tak ada siapa yang akan tengok konten kita. Okay, sebab algoritma TikTok ataupun media sosial ni, ini apa yang saya belajar dengan TikTok hari tu lah. Dia punya algoritma adalah dia akan sampaikan video kita kepada 100 orang dulu. Bila sampai kepada 100 orang, kalau persen lebih daripada 30% 100 orang ni yang engage, komen, tengok sampai habis ataupun share, dia akan hantar kepada 1000 orang pula. Bila 1000 orang 30%, 300 orang lebih engage, komen, berkata apa-apa ataupun share ataupun like, dia akan hantar kepada 10,000 orang pula. Itu algoritma. So maksudnya, kalau kita nak pergi jauh, kita kena create something yang outstanding. Okay? Alright, next. Okay, ni yang tadi lah. Next. Okay, ni UGC. Ini apa yang saya buat dekat brand saya sendiri. Okay, BioVet. UGC ni lebih kepada customer punya feel. Okay, ada beberapa structure. Ni saya tak tulis, tapi korang boleh ambil. Ni saya ingat dalam otak saya. Structure yang paling atas dalam konten adalah 3 second hook. Okay, 3 second hook. Sebab manusia ni, dia tengok satu video, dia akan fokus kepada 3 saat pertama dulu. Kalau 3 saat pertama tu seronok, dia akan layan sampai habis. Ataupun 3 saat pertama tu mewujudkan macam kontroversi ke, tanda tanya ke, ataupun cantik, terlalu cantik ke. Betul tak bang? Kalau abang tengok konten cantik, siapa tengok je kan? Tak pasti. Betul tak? Okay. So 3 second hook, tolong tulis 3 second hook tu sangat-sangat penting dalam konten UGC. So macam video, nanti saya akan tunjuk video saya. Kelebihan saya adalah target market saya kepada penggemar-penggemar kucing ni. Saya akan letakkan kucing yang comel-comel, yang gebu-gebu, supaya orang suka tengok kucing tu, dia akan tengok. Comelnya kucing ni, dia akan tengok sampai habis apa yang video ni nak sampaikan. Okay, selepas 3 second hook, kita kena, dalam video tu, kita kena ada problem ataupun krisis. Okay, contoh, orang buat konten hari ni yang nak convert terus lah dekat beg kuning kan. Dia akan cerita pasal problem, krisis yang ramai orang alami. Contoh kita jual baju kan, 3 second hook, kita pakai baju yang smart. Problem dia, contoh rasa tak confident sebab rasa tak handsome. Contoh problem. Kita pakai baju buruk, kita rasa tak handsome kan. Betul tak? Okay, so problem. So thirdly adalah solution. Selepas kita memberi problem, kita kena provide solution. Gunalah baju XYZ. Problem, solution. Gunalah baju XYZ, gayakan dengan bla 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 kan, dengan cara ni, cara tu, tunjukkanlah model dan sebagainya. Dan selepas kita provide solution, kita kena provide value. Apa yang produk kita ataupun servis kita ni luar biasa berbanding yang ada dekat dalam pasaran. Apa yang lebih hebat dekat yang ada yang dalam pasaran. Clear tak? Solution. Okay. Selepas tu, selepas solution, bagi value, betul? Lepas bagi value, kita kena provide package. Apa package yang kita bagi, apa promosi yang kita bagi,
Then after promosi barulah kita convert kepada call to action. Dapatkan dekat mana, dekat butik ke, dapatkan dekat datang ke office kami ke, tekan link dekat kita punya bio ke, masuk ke link Telegram ke, masuk dalam komuniti kami ke, tekan beg kuning ke, masuk dalam website ke, tak kisah. Kena ada call to action supaya audience tu jelas nak ke mana arah video tu. Alright, so contoh, boleh klik tak? Contoh UGC video, kita saya bawa terus ke TikTok. Ini berapa 5,600 like. Okay. Ada sound tak? Okay. So ini adalah, ni dah sampai solution dah. Boleh tarik depan sikit. Okay. Ni contoh video UGC korang boleh follow, tengok. Sebenarnya applicable juga untuk servis. Alright. So itu contoh video UGC. Sebenarnya banyak lagi, nanti korang boleh tengok dekat saya punya media sosial. Ada banyak sebenarnya contoh video UGC. So video macam ni lah pattern yang audience suka. Okay. Video ni sebenarnya saya dah convert lebih 500,000 kot sale kat video ni. So video macam ni So memang kita nampak macam pendek, tapi video macam ni orang suka, clear. Kalau tengok footage tu, saya tunjukkan terus cara guna macam mana, solution dia apa, untuk apa. So clear. Dalam message, dalam video, konten yang kita nak buat mesti clear. Kita kena bagi tahu servis kita ni untuk apa, macam mana, untuk orang guna. Okay? Clear? UGC video. Alright, Chun. Next. Okay. Siapa tahu ni trend apa? Kalau kita tak boleh nak jadi trendsetter, at least kita follow the trend. Kita follow the wave. Tak kisahlah macam saya tadi, ada dari segi sound ataupun dari segi visual. InsyaAllah kita akan dapat views. Kita akan naik views. Korang boleh try, balik ni korang try, follow trend-trend sekarang untuk dapatkan views ataupun traffic. At least orang kenal. Banyak lagi video-video trend sebenarnya yang kita boleh ambil. Banyak sangat dekat TikTok. Okay, boleh back. Okay, yang ketiga adalah video branding ataupun teaser ataupun video commercial. So video ni kita kena buat video yang very outstanding. Okay, contoh macam kalau kita ada buat servis, boleh tak sebut satu bisnes yang korang buat? Saya boleh bagi contoh. Buat bisnes apa bang? Buat bisnes apa? Saya jual kurma. Jual kurma, alhamdulillah. Okay, jual kurma. Okay, untuk video branding, pernah buat? Okay, tak pernah buat. Saya bagi idea terus. Untuk abang ni dia jual kurma. Untuk buat video branding ni kena gempak, kena hebat. Okay, kena outstanding macam saya cakap tadi Contoh saya bagi idea. Selalu orang buat video kurma dekat Padang Pasir kan? Oh, ya ke? Okay. Oh, maksudnya tak outstanding lagi tu. Contoh Okay, saya bagi contoh terus. Okay, buat shoot video kurma dekat Padang Pasir contohnya. Pergilah Padang Pasir mana-mana. Kalau tak ada pasir Arab, pasir Malaysia pun ada. Betul. Nak nampakkan Arab tu, video kurma, branding, presentation. Ini awak boleh minta advice daripada company-company kreatif Diorang selalunya ada idea untuk shoot konten-konten yang power-power ni. Diorang ada kit semua, ada kamera semua ada. So video branding ni mestilah high quality visual, focus on storytelling and branding messaging. Faham tak? Maksudnya dalam video branding tu mesti ada naratif bisnes kita tu ke arah mana, apa message yang awak nak sampaikan. Kurma ni untuk apa? Apa beza kurma awak dengan Yusof Tayyub contohnya? Yusof Tayyub kena kunyah 10 kali, kurma awak kena kunyah 7 kali je. Contoh.
outstanding value dalam kurma awak. Okay? So Tayyub pakai unta, betul tak? Dia brandy pakai unta, awak pakai kuda. Makan kurma awak lebih bertenaga. That's the value. Contohlah. Okay, saya bagi contoh. Okay. Betul. Business kita kena different berbanding orang lain. Kalau sama pun at least kita presentation kita kena different. Itu yang paling penting, key dalam business. So, kita present melalui content. Boleh play tak? Okay, kita try tengok video. Saya buat satu video commercial. Besarkan boleh? Seorang sahabat muda yang cuba bangkit dan tidak selepas macam cerita saya. Bagi saya, perniagaan bukan sahaja tentang teknologi dan jual beli, tapi ia tentang perjuangan dalam menjadi diri dan membangunkan bangsa serta alam. Biomed diasaskan pada tahun 2020 dengan tujuan memberi alternatif kesihatan dan hingga peliharaan kesihatan rakyat Malaysia. Impian dan cita-cita saya bukan sahaja membuat perniagaan ini terus berkembang maju, malah ingin membina satu ekosistem penjagaan haiwan peliharaan yang lengkap dan menyediakan pet hotel, pet store, pet klinik dan tidak lain tidak bukan, iaitu pet hospital yang terbesar di Malaysia dalam masa 7 tahun. Saya juga ingin mencipta lebih banyak peluang pekerjaan kepada anak muda agar mereka mempunyai kerjaya yang sadar yang boleh dibanggakan. Pada masa yang sama, impian saya adalah membangunkan lebih 20 usahawan daerah dan 1,000 dari mereka yang mampu menjadi jutawan dalam masa 5 tahun akan datang. Semoga harapan saya untuk mengangkat ekonomi anak bangsa kita menjadi kenyataan suatu hari. InsyaAllah. Okay, boleh bagi rate sikit tak? Bagi turunkan sikit tak? Okay, ini saya tulis, saya direct sendiri kat mana, tempat, objek, narrative, message dalam video ni. Semuanya saya buat sendiri. Okay, so ini antara video branding, banyak lagi video branding produk pun ada. Ini branding untuk diri saya. So saya bagi terus terang je untuk usahawan-usahawan. Objektif saya buat video ni, cuba tengok apa? Dapat tak message dalam video ni? Macam mana? Okay, branding. Tapi apa objektif dia? Saya nak dapat apa daripada video ni? Cari ejen. Apa? Cari ejen ke? Okay, yes. Cari reseller lah. So, kenapa saya present business dia hebat-hebat? Sebab psikologi reseller ni, dia nak jual barang yang power. Produk yang power presentation dia. Okay, ni saya belajar sendiri. Saya explore lah benda ni. Macam mana saya tengok brand-brand besar. Contoh, Elrah buat, Bulan Bintang buat. Okay, ni saya tahu lah macam mana diorang buat marketing yang menyebabkan ramai orang nak jadi diorang punya reseller. Sebab saya guna sistem reseller. So, saya kena buat content yang presentable, yang power, yang menunjukkan bisnes saya ni power, outstanding berbanding bisnes produk kucing yang lain dekat Malaysia ni. That's my job. So, your job kena buat kurma yang paling top kat Malaysia ni. Tak kisahlah buat lagu ke, yang viral ke, contoh lah, tak kisah, anything. So, your business content must be presentable lah. Alright. Boleh? Okay, so tu antara okay, so saya bagi sikit lah flow dalam content yang korang boleh praktikkan. Korang tak nampak nak buat macam mana kan. So, sebelum nak buat content, clearkan message dulu. Apa korang nak buat? Okay, contoh, nak dapat banyak customer. Contoh lah, nak dapat agent, nak cari staff, nak cari apa lagi? Investor, anything. Clearkan message dulu supaya korang boleh tahu konten apa korang nak buat. Secondly, letak time frame. Bila aku nak capai benda ni? Letak time frame terus, okay? Within 2 weeks, dalam masa 2 minggu aku nak siapkan video ni. Letak time frame terus. Okay? Bila dia ada time frame, terus planning. 3 hari nak buat apa, hari ke 3 hingga 6 nak buat apa, contohnya lah. So, kena planning lah konten-konten tu. Kalau lagi bagus kalau boleh plan untuk
sebulan terus. Okay, content planning. Lepas tu storyboard. Storyboard untuk every video. Okay, storyboard ni macam saya cerita tadi lah. 3 second hook, problem, solution, value, promotion, call to action. Betul? Kena ada storyboard. Kena ceritalah. Storyboard. Klip pertama macam mana, klip kedua macam mana, klip ketiga macam mana. Ni kena details. Kena details. Kenapa kena buat klip pertama? Kenapa kena buat klip kedua? Kenapa kena buat klip ketiga? Sebab kalau tidak nanti konten kita jadi tak ada naratif, tak ada point. Konten kita jadi bersepah. So tu yang susah nak dapat 1000 followers semua tu. Sebab tak ada storyboard. Ramai yang saya jumpa konten buat ala-ala kadar, tak ada storyboard, memang tak ada message. Okay? Konten-konten yang power hari ni mesti belakang dia ada orang yang buat storyboard ni. Okay? Selalunya diorang letak company diorang as a creative manager. Kalau mampu hire je. Creative manager yang buat storyboard untuk every video. Okay. Lepas tu, dalam konten kita kena letak terus emotional appeal apa yang kita nak letak. Sedih ke? Excited ke? Marah ke? Suka ke? Kecewa ke? Mesti ada message, mesti ada emotional dalam konten. Sebab kita nak play audience punya emosi. Okay, dia tak boleh tengok konten kita dengan rasa kosong, tak boleh. Dia mesti kena ada rasa sesuatu. Sedih ke? Betul? Betul kan? Sedih ke? Gembira ke? Kelakar ke? Tak kisah. Dalam konten kita mesti ada salah satu elemen ni. Okay? Pastikan ada emotional appeal. Dan pastikan strong visual. Tu saya besarkan tulisan strong visual tu, supaya nak korang nampak strong visual. So bila kita dah ada dalam otak kita, macam ni kita nak jadikan dia video, kena ada strong visual lah. Contoh, awak nak buat sedih kan, awak kena cari betul orang yang boleh menangis, yang sedih betul. Okay? Awak nak hebat, awak kena betulkan jalan awak. Awak tak boleh hebat jalan macam ni. Awak kena betulkan jalan awak. Awak kena betulkan cara cakap awak, baru awak hebat. Boleh? Apa lagi? Strong visual. Saya pakai Ferrari sebab saya nak strongkan visual. Saya tunjuk bangunan office sebab saya nak strongkan visual. Betul tak? Apa lagi? Strongkan visual. Kalau kita fashion, selalunya fashion akan ambil talent-talent yang cantik ataupun lebih strong, artis atau influencer lah. Itu namanya strong visual. Dia strongkan visual tu. Maksudnya bila orang tengok tu, orang lekat terus untuk tengok. Alright? Oh, dah mengantuk ni. Okay, apa sikit lagi. Lepas ni kita open Q&A, okay? Alright, dan akhir sekali ada call to action. Kat mana kita nak direct diorang dalam video. Mesti kena ada kat mana kita nak redirect diorang ni, ke mana. Apa arah dia? Nak datang kedai ke? Okay, saya pernah buat marketing untuk butik, untuk kedai makan. So, kena ada redirect orang ni ke mana, kena bagi tahu lah. Ke office ke, macam cakap tadi ke beg kuning ke. Okay, sebab lepas ni ada team yang akan ajar tentang digital marketing. So, saya tak cover kat situ lah. Alright, so dapat tak? Okay, dapat so hopefully yang sikit ni saya tak nak share banyak-banyak. Saya share sikit je supaya korang balik boleh buat. Itu je lah sebab usahawan semua kan. Okay, next. Boleh lah, boleh tengok link. Pernah tengok video ni? Tak pernah kan? Ni waktu saya meeting dengan staff. Okay. So ni antara video-video yang saya buat. Semua ni saya masukkan elemen dalam tadi. Saya dah rancang storyboard,
klip dia macam mana, narrative dia, message dia, visual dia. Alright? So supaya orang jelas terus apa benda yang kita nak bawa dalam video. Okay, next. Ni sedikit upcoming project, just sharing dengan SME. Alright. Kita nak buat dalam vision video saya tadi, saya nak buat the biggest vet hospital in Malaysia. Okay, saya dengan team, dengan partner saya tengah busy nak buat the biggest vet hospital in Malaysia. So vet ni, ini saya punya kira macam vision lah, saya punya dream. So as a usahawan pun korang kena ada dream. Ke mana korang nak buat business korang ni 7 years later, 7 years ahead, 10 years ahead, kat mana korang nak bawa. Macam saya nak buat biggest vet hospital. Saya target 5 tahun sebenarnya, tapi tahun ni kita dah start. Okay, kita dah ada building, kita dah tapi building pun kita tengah cari, kita tengah confirm kan ada 2-3 pilihan lah. And kita nak buat vet ni, vet yang paling versatile. Siapa kat sini cat parent? Ada tak? Ataupun dog pet? Oh cat, berapa ekor? 2 ekor. Pernah sakit? Pernah bawa? Oh ada? Sah? 45? Shelter ke apa? Oi, tepuk tangan sikit, dah ada 45 kucing. Okey, jaga kucing ni tak senang Jaga kucing tak senang. Paling susah adalah bila dia sakit. Okey, bila dia sakit susah sebab 45 tu banyak tau. Dia sangat-sangat susah. Satu nak cuci pup dia memang leceh Buat sendiri ke? Oh, kena upah orang jaga. Okey. Memang tak sempat tu. Okey, so vet di Malaysia ni baru ada 1-2, okey, tapi tak berapa nak besar. So kita plan, kita nak jadi sebuah nak buka satu vet yang paling besar dekat Malaysia dengan semua kelengkapan, okey. Kalau korang tak pernah tahu sebelum ni, sebenarnya kucing, anjing juga ada mesin, ada rawatan sehingga memerlukan mesin yang canggih-canggih seperti ultrasound, MRI, X-ray dan sebagainya. Sebab usually stray cat ataupun kucing-kucing jalanan ni ataupun anjing jalanan ni, diorang selalu kena langgar, betul tak? Accident. So orang akan bawa pergi vet untuk check tulang mana yang patah apa semua. So that's why lah kena ada mesin, X-ray, MRI, ultrasound dan sebagainya. So kita nak ada segala kelengkapan tu dalam kita punya hospital. And as a cat parent, saya ada kucing. Saya ada satu masalah, iaitu saya susah nak bawa kucing saya pergi vet sebab saya tak ada masa. Jadi sebelum ni bila kucing saya sakit je, saya kena cuti. Okey, sebab saya busy ni, saya nak kena cuti. Lepas tu seharian menunggu dekat vet. Jadi vet hospital, biovet nanti kita akan sediakan satu ambulans. Di mana siapa saja yang ada masalah kucing sakit, call saja. Kami punya ambulans akan pick up ke rumah anda. Macam tepuk tangan sikit. Yes. Itu adalah outstanding value yang saya bawa dalam saya punya perniagaan. Jadi korang kena ada outstanding value. Betul tak? Dalam bisnes. That's how you beat the market. Okay? Ada macam-macam lagi lah yang kalau saya nak cerita panjang ni. Cerita pasal buat apa semua panjang. Jadi ni is a big investment. Okay, kot-kot lah SME Corp nak support saya sikit ke kan. Manalah tahu kan. InsyaAllah. InsyaAllah boleh. Nampak? Okay. So itu saja daripada saya hari ni. Minta maaf kalau ada salah silap ataupun kekurangan daripada saya. Hopefully korang dapat sesuatu lah daripada saya hari ni. Okay. Thank you so much kerana memberi attention. Dan jumpa lagi. All the best untuk semua.